Aduh, dah lambat ni. Doti call. Hello. Doti. Fad, kat mana lambatnya kau? Kita dah nak live dah ni. Afad dah sampai ni dekat depan lift. Kejap, tunggu. Okey. Cepat sikit. Semua orang dah tunggu. Okey, bye. Lambat. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Fad pilih mana? Perawan ke janda? Of course lah saya pilih perawan. Perawan tu dah lah cantik, gebu, muda, bergetah. Nak banding dengan janda. Janda tak lama lagi nak menopause, nak buat apa? Tak baik tau cakap macam tu. Perempuan kalau buat menopause ni, dia sensitif tau. Sensitif. Kejap. Bukan ke perempuan akan memang menopause ke? Mana ada perempuan yang tak menopause? Yelah, tapi kalau dah menopause tu, dah bukan perempuan lagi ke? Dia perempuan juga. Walaupun dah menopause. Tetap perempuan tapi... Tapi apa? Menopause kot. Baik pilih yang perawan. Umur you berapa ya? Mesti nak cakap I muda kan? Taklah. Macam tua je. Macam nak menopause. Siapa yang dia cakap macam tu? Dah pergi kak. Excuse me. Okay. Okay, sebenarnya janganlah sedih sangat. Cina kawan-kawan. Sebenarnya benda-benda macam ni memang lumrah kehidupan. Perempuan memang dengan menopause takkan terpisah, you know. Itu adalah kitarannya manusia ya. Okay, tapi sebenarnya untuk pengetahuan korang, pada setiap 18 Oktober kita akan menyambut World Menopause Day. Apa itu World Menopause Day? Jadi World Menopause ni ada macam-macam aktiviti dan program yang akan dilakukan pada hari tersebut. Dan kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi, bolehlah korang pergi ke Taman Sesawah menopausefacts.org. Dekat situ ada pelbagai info dan program yang ada. Dah lah. Kayaknya pun sebenarnya ada banyak benda nak buat lagi sebelum menopause ni. Macam ada banyak lagi. Tapi kita okey je tanam dalam diri sendiri. Tak kepo, fine. Tak ada jantan, okey? Wow! Anas setuju. Jom kita pergi beli emas lagi. And kita get back to Doki and Afan. Let's go! Fad, dengar tu Kak Kepo cakap apa yang dia bagi tahu kita pasal info-info menopause ni. Betul lah tu kan. Jadi kita memang perlu tahu jugalah pasal menopause ni kan. Tadi kan Doti awak tadi betul-betul marah saya kalau pasal menopause ni. Mestilah. Topik menopause ni sensitif tau. Kadang-kadang topik ni boleh buat perempuan stres. Yelah perempuan ni sifat dia nak cantik, dia nak berkeyakinan. Kalau dah menopause, kalau asyik orang cakap menopause ni macam itu, macam ini, dah tak jadi perempuan, mana tak stresnya? Itulah memang stres lah. Tapi memang perempuan ni memang sensitif lah kan. Sebab kalau nak cerita pasal period kan, orang kan cakap kalau perempuan tengah period tu sensitif. Jadi kita kena jaga jugalah perasaan hati dia orang kan. Sama juga perempuan ni kalau kita tanya buat umur. Bila tanya Doti, tahun 2022 ni awak umur apa Saya kalau ikut perkiraan sebenarnya umur saya 16. Nampak? Perempuan kalau tanya dia takkan cakap dia punya umur yang sebenar. Mana boleh tahu, rahsialah. Itu awak cakap sensitif. Okey, jadi kita hari ini kita memang terus saja nak bercakap tentang menopause ni. Memang kita kena tahu jugalah bila agaknya start wanita-wanita ni menopause. Ada yang start kata orang apa?
kalau period awal mungkin menopause awal. Tapi Saya tak tahulah kan. tak tahulah tu fakta ke ataupun secara dongeng ke. Tapi sebelum tu kita lupalah Fat. Kita kat mana ni? Kita dalam rancangan apa ni? Yes. Saya Afad dan juga Joti. Joti masih lagi dalam rancangan Sembang Wanita. Okey, jangan gelak kuat sangat. Tapi nampak saya pakai baju pink ni sebenarnya solidariti jugalah untuk golongan wanita ni. Kan? Sebab kalau orang yang nak menopause ni, saya dengar kena bagi support. Betul, moral support. Betul. Okey. Dan ada juga pertanyaan dekat sini, betul ke wanita yang dah nak menopause ni lebih beremosi dan adakah akan hilang salah satu ciri kewanitaannya? Betul. Untuk membincangkan topik ni, kita ada tetamu undangan kita. Bersama kita Dr. Nur Arifah Muhammad Said, Pegawai Perubatan LPPKN. Betul? LPPKN. Betul. LPPKN. Assalamualaikum Doktor, sihat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jangan malu-malulah dengan ni saya dengan Doti. Komel macam ni. Dia naughty sikit. Dia lah terlebih naughty. Okey, Doktor, cerita pasal menopause ni. Sebagai permulaan, mukadimahnya lah boleh kongsikan pengertian menopause tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Ya, terima kasih pihak slot Sembang Wanita kerana telah menjemput saya untuk slot menopause inilah. Okey, dan kita akan kupas tajuk menopause ini dengan lebih mendalam lagi. Okey, yang pertama sekali kita perlu tahu apa itu menopause, ya. Okey, sebenarnya menopause ini datangnya daripada gabungan perkataan meno dan juga pause, ya. Meno itu sendiri bermaksud haid, ya, dan manakala pause adalah berhenti. Jadi justru menopause adalah berhentinya kitaran haid seseorang wanita itu, ya. Dan kitaran haid ini akan terputus dan kita namakannya sebagai menopause setelah 12 bulan berturut-turut tanpa haid, ya, dan tanpa penyebab patologi yang jelaslah, ya. Dan perlu juga diingat bahawa menopause ini merupakan bukannya sebuah penyakit, tetapi ini merupakan sebuah proses fisiologi semula jadi yang normal, ya. Setiap wanita akan mengalami menopause ini dan ini tidak boleh dilambatkan maupun dicegah, ya. Pasti semua wanita akan mengalami menopause inilah, ya. Dan kita perlu ketahui jugalah sedikit info berkaitan dengan menopause, bagaimana ianya terjadi. Menopause ini sebenarnya terjadi disebabkan oleh pemberhentian fungsi ovari kita, ya. Ovari kita ini adalah salah satu organ reproduktif wanita selain daripada rahim, ya, pangkal rahim, ya, dan juga vagina. Jadi ovari ini fungsinya untuk memproduksi telur, ya. Setiap bulan kita akan memproduksi telur dan kita akan melalui proses ovulasi, proses kesuburan lah. Dan seiring dengan usia, ya, semakin lama wanita itu berusia, ovari kita pun akan akan berhenti produksi telur tersebut, ya. Jadi anggaplah ovari ini sebagai kilang memproduksi telur dan pada sampai waktunya dia akan berhenti memproduksi telur tersebutlah. Dan seterusnya ia mengakibatkan estrogen dalam badan kita akan turun ke paras yang sangat rendah. Ya, seterusnya dia akan mengakibatkan rahim akan tidak lagi menebal. Tidak lagi menebal maksudnya haid kita akan berhentilah. Macam tu. Itu sedikit sebanyak mekanisme bagaimana menopause itu terjadi. Complete dia penuh, ya. Dah faham lah kan. Tapi tadi pertanyaannya macam selalunya menopause ni berlaku kepada berapa agak-agak umur wanita tu, seorang wanita. Ada yang datang 50, ada yang tak ada yang menopause umur 50 tahun, ada yang 45 pun dah menopause. Lepas tu tadi yang kita dok tanya awal tadi macam confuse juga. Adakah period awal menopause pun datang awal juga? Betul Doti, ya. Sebenarnya di wanita di seluruh dunia lah, ya, rata-rata mereka akan mengalami menopause ini pada usia 45 tahun hingga 55 tahun. Tetapi purata umur wanita, ya, untuk menopause, ya, wanita di Malaysia umumnya adalah pada usia 50 tahun. Itu average lah, average umur wanita menopause, ya, di Malaysia 50 tahun. Okey, tapi betul memang ada menopause, ya, wanita itu mengalami menopause lebih awal, iaitu sebelum usianya 40 tahun. Ya. Betul, ada yang sebelum umur 40 tahun pun sudah menopause, ya, tapi ini disebabkan oleh beberapa faktor lah.
Okey. Okey. Nak tahu lah faktornya apa? Nak tahu lah apa faktornya. Saya nak buat perkiraan umur saya ni, doktor. Ya. Kan baru 16. Dah period pun belum ni. Rahsia. Okey. Okey, sebenarnya ialah menopause ni pun sebenarnya macam saya katakan tadi, mekanismenya adalah pemberhentian fungsi ovari. Jadi walaupun wanita itu belum lagi mencapai umur 40 tahun, ya, dia boleh mendapat menopause lebih awal dengan beberapa faktor lah, yang especially is disebabkan faktor kesihatan. Misalnya dia mengalami barah pada ovari. Jadi dia harus melalui pembedahan pembuangan ovari. Ya, that's why hormonnya dah jadi tak sekata, tak stable. That's why menopause lebih awal. Ya, selain daripada itu, wanita-wanita yang menjalani rawatan seperti kemoterapi, radiasi, ya, penyakit-penyakit autoimun yang lain seperti SLE dan juga rheumatoid arthritis pun boleh menyebabkan menopause lebih awal. Dan of course adalah penyebab-penyebab lain yang belum lagi diketahui, ataupun banyak unknown causes lah yang menyebabkan menopause lebih awal. Macam saya nak ceritalah pengalaman macam bila kita zaman belajar dulu kan. Kalau kata pensyarah ke waktu zaman sekolah dulu, kalau cikgu tu marah perempuan kan, tu dah menopause lah tu. Kiranya mungkin salah satu faktor dia mungkin begitulah kot, dia hormon dia berkurang. Waktu belajar mungkin berlainan lah, bukan menopause sebenarnya. Mungkin wanita bukan kita mengata kalau macam pensyarah tu marah-marah. Pensyarah tu itu marah-marah. menopause lah tu. Selalu macam itulah gurau-gurau. Ya, sebenarnya waktu wanita itu menopause, dia berlaku perubahan hormon. Betul ya? Perubahan hormon. Kemudian perubahan hormon inilah yang akan mengakibatkan perubahan-perubahan fizikal pada wanita, ya, bukan setakat fizikal tetapi psikologi wanita itu sendiri dan juga faktor-faktor sexuality wanita itu. Ya, okey, macam yang Dr. katakan tadi kan, mungkin pensyarah itu marah-marah tanpa sebab kan. Ya, betul. Sebenarnya wanita menopause ni dia macam back to simptom-simptom premenopausal, PMS. Kalau kita nak period, ya, of course kita akan rasa macam cepat trigger, very sensitive. So itulah macam mana dia sama macam menopause. Menopause sama macam PMS tersebut. Kongsilah kepada penonton, macam saya sebagai seorang lelaki ni, kita tak tahu simptom-simptom PMS tu apa. Boleh kongsikan simptom menopause. Kan, dia macam sama lebih kurang kan dan menopause ni. Okey, apa antara mungkin simptom-simptomnya yang mungkin kita boleh tahu? Alright, menopause ni sebenarnya dia akan melalui 3 fasa tau. Okey, yang pertama dia akan melalui fasa perimenopause. Kemudian barulah dia akan masuk ke fasa menopause dan akhirnya postmenopausal. Ya. So daripada perimenopause ni adalah fasa peralihan daripada wanita itu subur menjadi kurang subur. Ya. Dia macam persediaan diri untuk masuk ke fasa menopause lah. Dan fasa perimenopause ini dia boleh berlaku 3 hingga 5 tahun dan ada wanita yang mengalami fasa perimenopause dengan lebih panjang, ya. Ada yang sampai 7 hingga 10 tahun. Let's say umur dia akan menopause 50 tahun. Mungkin dia akan dapat simptom-simptom perimenopause daripada umur dia 40 tahun. So bayangkan 10 tahun dia akan mengalami simptom perimenopause. Dan ini memang berlakulah, ya. Sering berlaku. Jadi tanda-tanda awal menopause ini saya nak sharekan. Yang pertama adalah haidnya tidak teratur, ya. Haidnya tak teratur because of perubahan hormon lah, ya, perubahan hormon dalam badan. Dan tetapi perlu diingat, ya, walaupun haidnya tak teratur tapi dia masih berpeluang untuk mengandung. Di sinilah pentingnya dia masih lagi datang haid. Jadi di sinilah pentingnya perancang keluarga, ya, boleh mengamalkan perancang keluarga. Kenapa? Kerana ini perlu untuk menghalang daripada kehamilan yang tak diingini, yang tidak dirancang lah. Yang kedua adalah simptom panas badan ataupun hot flashes. Ini sering terjadi pada wanita yang dalam fasa perimenopause, ya. Hot flashes tu macam sensasi panas tau, dia tiba-tiba terjadi. Dia mulanya daripada kawasan wajah dan dia turun kepada leher dan badan, dada. Dan kalau kita lihat dia akan nampak macam kemerah-merahan tau, macam blushing. Tapi hot flashes ni dia berlaku sekejap je, dalam lebih kurang 60 saat sehingga 5 minit. Dia sekejap je. Rasa panas. Betul, okey. Macam tu. Wah, saya baru tahu. Tapi ini di kawasan atas sajalah. Di kawasan atas, muka sampai badan atas lah. Tak sampai kaki lah? Tak, sebabnya dia sekejap je, dia tak adalah sampai kaki. Jadi dia akan hilang 60 terus. saat tu daripada atas sampai ke bahagian badan hilang? Dia hilang. Kekerapan tu berapa kali? Dia tergantung kepada wanita lah. Dia boleh berlaku setiap hari, ya, setiap hari. And then selama dia perimenopause, fasa perimenopause lah. Sepanjang tu 10 tahun lah dia ada mengalami hot flashes tersebut. Dan dia boleh berlaku pada waktu siang ke, pagi, malam, tak kisah. Tiada ke?
Ada rasa? Tak adalah rasa lagi. Baru 16 tahun kan? Okey. Dan kemudian hot flashes ni kalau dia jadi pada waktu malam, itulah mengakibatkan wanita akan berpeluh pada waktu malam. Bila dia berpeluh pada waktu malam, walaupun dalam keadaan yang ada aircon. Bila berpeluh, of course terganggulah tidur dia, menyebabkan dia susah untuk terlena, mudah terjaga. That's why itulah antara tanda-tanda awal perimenopause ni. Bila masuk pada menopause, of course lebih banyak lagi simptom-simptom yang datanglah ya. Dia boleh efek kepada urogenital kita. Contoh urogenital seperti sakit waktu kencing. Ya, ataupun kencingnya tidak lawas. Kencing tidak lawas ya, ataupun terjadi jangkitan kuman pada air kencing. Dan yang lebih penting adalah perubahan pada kulit dan juga rambut. Perubahan pada kulit dan rambut. Macam mana berubah tu? Ya, bila ini semua disebabkan oleh penurunan hormon. Hormon yang namanya hormon estrogen. Ya, kulit kita akan jadi lebih cepat kering, lebih nipis, transparent, kurang anjal, nampak macam segi. Dan kemudian lebih banyak kedutan lah di wajah. Kalau post menopause macam mana pula doktor? Untuk menopause yang dalam jangka masa yang panjang, ya, kita akan alami kerapuhan tulang. Tahu, density tulang kita ni akan menurun, mengakibatkan kita berisiko mendapat osteoporosis. Ya, kemudian kita akan berisiko untuk mendapat penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung, penyakit kanser, penyakit mata seperti katarak dan juga penyakit penuaan seperti Alzheimer. Jadi doktor, adakah menopause ni dia meragut ciri-ciri kewanitaan wanita sebenarnya? Okey, saya boleh katakan menopause ini sedikit sebanyak meragut ciri kewanitaan wanita tersebutlah ya, sebab seperti yang saya katakan, apabila wanita itu menopause ya, akan berlaku perubahan dalam badan, especially pada estrogen dan juga androgen lah ya. Wanita pun ada androgen, okey, bukan hanya kepada lelaki ya. Kita tahu hormon androgen ataupun testosteron ini adalah untuk ciri-ciri maskulin, tetapi wanita pun ada juga, walaupun kuantitinya sedikit lah. Okey, yang pertama tadi saya nak sebut berkaitan dengan penurunan estrogen lah ya, yang mana ini mempengaruhi lah ciri-ciri kewanitaan yang hilang tersebut. Bila estrogen kita menurun, macam saya katakan, dia akan beri kesan kepada kulit kita, ya, rambut kita yang seperti saya katakan tadilah, kulit kita akan jadi kering, tak anjal, ya, lebih banyak kedutan, dan rambut kita akan mudah gugur, risiko kebotakan ya. Kemudian dengan peningkatan yang satu lagi adalah peningkatan androgen yang saya katakan tadi kan. Androgen ni dia fungsinya untuk mengatur dan juga menjaga fungsi organ ya, termasuklah organ reproduktif dan juga tulang. Selain itu dia juga untuk mengatur libido. Libido itu adalah hasrat seksual. So untuk wanita yang dah menopause kan, androgen ni dia akan lebih daripada paras normal. Bila mana dia lebih pada paras normal inilah yang akan mengakibatkan libido dia menurun. Dan perubahan fizikal lain seperti apa? Wanita-wanita yang almost nak menopause ni, dia akan tumbuh bulu-bulu halus dekat wajah dia. Macam misalnya yang sikit-sikit kan, yang kita panggil sebagai simptom hirsutism. Yang kedua, suaranya akan lebih jadi dalam, macam garau. So ini adalah ciri-ciri maskulin tu lah. Maskulin sebabkan hormon androgen tu lagi naik daripada estrogen menurun. Itulah antara, faham. Kira memang betul lah boleh meragut lah ciri-ciri kewanitaan seseorang wanita ini kan. Tapi itulah pentingnya moral support. Kalau misalnya kata suaminya masih ada lagi kan, jadi pentingnya suami untuk memberikan sokongan. Nanti kita nak tanyakan kepada doktor kan, bagaimanakah caranya untuk orang di sekeliling untuk memberikan sokongan kepada wanita yang berada dalam fasa menopause ni. Kita nak sambung soalan sebab macam banyak sangat soalan yang tanya doktor ni. Itulah. Inilah peluang dia kan. Contohnya nak tanya, macam bila perempuan tu menopause, adakah dia memberi kesan kepada hubungan suami isteri? Sebab tadi doktor cakap sebab bila menopause tu hormon dia makin berkurang. Bila pre-menopause dia akan jadi kurang subur. Adakah macam suami tu, adakah bila berhubungan tu macam kesan dia macam mana? Okay, betul ya Fad, Doti. Sebenarnya memang menopause ini memberi kesan kepada pasangan suami isteri daripada beberapa segi aspek kehidupan lah, terutamanya daripada segi perhubungan intim. Okey,
disebabkan berlakunya perubahan hormon dalam badan wanita itu, dia akan mengakibatkan perubahan fizikal pada organ reproduktif wanita. Ya, yang pertama dia akan mengakibatkan cairan lendir yang berkurang pada faraj. Faraj juga akan menipis, rahim pula akan mengalami spasm dan adanya gangguan persepsi sentuhan ataupun getaran. Dan perubahan-perubahan fizikal inilah yang akan mengakibatkan lambat atau kurangnya aliran cairan lendir yang sepatutnya dan berperanan sebagai pelincir suatu melakukan hubungan seksual antara suami dan isteri, mengakibatkan isteri akan merasa sakit ketika melakukan hubungan intim. Ya. Yang kedua, lambat dan kurangnya rasa terangsang, rasa syahwat oleh isteri lah, boleh mengakibatkan cedera sewaktu melakukan hubungan kelamin. Ya. Yang ketiga adalah painful orgasm, iaitu puncak syahwat yang menyakitkan. Dan ini adalah disebabkan oleh perubahan hormon tadilah yang mengakibatkan cairan lendir berkurang, ya, dan geseran antara zakar dan juga faraj wanita, dia akan menimbulkan rasa sakit kepada wanita itu. Ya. Dan yang kedua adalah daripada segi kesan terhadap aspek keharmonian rumah tangga. Ya. Untuk orang wanita yang menopause ini, dia bukan setakat mengubah fizikal, mengubah sexuality, malah dia juga akan memberi kesan kepada psikologi wanita. Wanita itu akan lebih cepat merasakan anxiety, ya, resah, hilang keyakinan diri, hilang tumpuan, ya, hilang fokus, sering merasa lesu, tidak bertenaga dan boleh ke arah kemurungan. Dan hal inilah yang akan menyebabkan para isteri ini, dia akan rasa down. Ya, rasa down, dan kemudian dia mungkin akan mengabaikan pasangannya dan kerja-kerja seharian di rumah lah yang mengakibatkan keharmonian rumah tangga itu terjejas. Kalau benda macam ni terjadi, macam mana pihak suami tu dia nak beri sokongan moral kalau isteri dia dah start ada menopause kan? Ada emosi kat situ. Macam mana dia nak tak sokong lah, macam nak support wife dia, say don't worry, I'm here ke apa ke. Macam mana? Betul, sebenarnya sokongan moral ini sepatutnya bermula daripada rumah lah, dan orang yang paling rapat dengan isteri adalah suami. Ya, selain pada suami adalah ahli keluarga, anak-anak lah. Ya. Bagi saya komunikasi itu penting, ya. Communication is key. Ya. So suami dan isteri perlu berbincang, ya, bagaimana untuk menangani masalah, atau kita suami dan isteri harus jujur. So isteri perlu jujur apa yang dirasakan waktu dia menopause. Mungkin dia rasa sedih ke ataupun gembira. Jadi dia perlu jujur dengan suami lah, dan suami pula perlu peka dengan perubahan isteri, kan? That's why perbincangan itu penting. Kesefahaman antara suami isteri itu penting. Betul. Ya. Dan kemudian suami juga boleh mencerikan isteri. Contoh, dia tengok isterinya moody hari ni. So para suami bolehlah rancang aktiviti yang menyeronokkan untuk isteri, ya, untuk menggembirakan semula isteri, untuk mengembalikan mood dia, seperti beriadah, ya, melancong ke ataupun pergi shopping. Mana kata suami ke anak-anak ke, sebenarnya semua pihak pun kena tahu apa tu menopause. Bukan macam menopause ni macam Fat tadi mula-mula lah macam sketsa kita tadi. Menopause ni dah tak subur, dah apa. Satu lagi, bila dah tahu macam bini nak fasa menopause tu, pergi cek lain. Itu lagilah mendatangkan emosi. Betul. Jadi daripada sepatutnya dia mencari yang lain, sebab harusnya dia tangani dulu masalah yang ada di rumah. Okey, macam kalau macam tu kan, macam mana kita nak ada lagi soalan ni, soalan wanita kan. Macam mana kita nak menukarkan perspektif yang menopause kepada yang lebih positif, macam daripada dah menopause, dah tak boleh, hormon dah nurun, dah tak ada wanita sangat. So macam mana kita nak tukar perspektif tu, doktor, yang melihat menopause ni sebenarnya ada positifnya, itu memang satu proses natural. Macam nak tukar tu, kadang kita nak cakap itu susah, kadang-kadang doktor pun cakap. Okey, betul Roti. Sebenarnya bermula daripada wanita itu sendiri. Ya, wanita seharusnya bersikap lebih positif untuk menghadapi menopause, ya. Kerana setiap wanita ini dia akan mempunyai pengalaman yang unik untuk menghadapi perimenopause dan juga menopause. Ya, setiap orang berbeza-beza. Ya, ada yang memang memandang dari sisi yang positif dan ada juga yang memandang daripada sisi negatif. Ya, jadi di sini pentingnya ilmu lah. Dia harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan mengenai menopause, ya, supaya dia boleh menjaga diri, menjaga kesihatan diri daripada peringkat awal lagi, ya, supaya nanti dia akan dapat menghadapi menopause itu dengan lebih berkualiti. Ya, itu satulah, ya. Dan ada yang mengatakan sebenarnya, ya,
fasa menopause ini memberi kebebasan, sebenarnya memberi kebebasan daripada kebimbangan mengenai kesuburan. Sebagai contoh ya, kalau dulu wanita ini dia seorang yang enjoy melakukan hubungan seksual bersama pasangan. Jadi tak mustahil sewaktu menopause pun dia akan masih melakukan hubungan seksual bersama husband, ya, tanpa perlu risau akan kehamilan yang tak dirancang. Lain pula pada wanita yang dahulunya tak begitu enjoy sexual activity ni. So dia akan merasakan kekurangan ini sebagai satu bentuk kebebasan dan tak merugikan pun, ya. Itu salah satu bagaimana dia nak mempositifkan dirilah. Selain daripada saya katakan tadi, pengetahuan itu sangat penting, ya. Selain daripada itu, dengan pengetahuan juga dia akan tahu bagaimana untuk mencapai gaya hidup yang sihat lah, ya. Di mana gaya hidup yang sihat ini amat diperlukan untuk menghadapi menopause yang baik lah, ya. Kalau boleh saya ulaskan lebih lanjut, ya. Bagaimana jaga gaya hidup yang sihat ni, ya. Yang pertama, pemakanan yang seimbang lah, ya. Makan banyak sayur, makan banyak buah-buahan, ya. Dan untuk elakkan daripada hot flushes yang saya katakan tadi, ya, elakkan makanan-makanan yang pedas, minuman-minuman yang panas, elakkan ataupun kurangkan minuman berkafein. Itu yang penting. Dan kemudian kalau untuk menambah lagi kesihatan kan tubuh badan, boleh tambah amalkan suplemen sebagai makanan tambahan. Contoh kalsium dan juga vitamin D untuk menguatkan tulang. Omega 3 untuk mengurangkan risiko mendapat penyakit jantung. Vitamin C untuk meningkatkan imun tubuh, ya. Dan juga magnesium untuk menstabilkan mood perempuan lah. Itu penting, ya. Oh, magnesium doktor. Boleh. Tapi kandungan dalam ubat lah, ya, sebenarnya. Okey, jadi maknanya dekat sini apa yang doktor simpulkan dekat sini, setiap wanita akan melalui fasa untuk menopause ini. Jadi anda kena ambil daripada sudut yang positif. Dan kita telah pun memberikan pandangan tadi apakah mungkin simptom-simptom awal di mana anda semua yang mungkin akan mengalaminya nanti waktu ketika 45 tahun dan ke atas ataupun sebelum itu. Okey, dan sokongan harus diberikan daripada semua pihak, khususnya untuk institusi kekeluargaan itu. Suami kena support juga, dan kalau isteri mengalami gangguan emosi dan sebagainya, kita sebagai suami ni harus menceriakan keadaan rumah tangga itu. Ada kata-kata yang mungkin doktor nak sampaikan kepada penonton untuk wanita ataupun untuk suami? Silakan. Sebagai rumusan lah, ya. Okey. Sebagai rumusannya, jadi para wanita di luar sana jangan takut untuk menghadapi menopause, ya, kerana ini adalah suatu proses yang normal, ya. Tanganilah ini dengan tenang dan positif, ya. Dan juga aktiviti seksual itu masih boleh dijalankan walaupun anda sudah menopause ataupun berusia, kerana ianya sihat sepanjang hayat. Ya, malah ianya akan mendatangkan rasa keyakinan diri dan juga merapatkan hubungan antara suami dan isteri. Betul? Kemudian sekiranya simptom-simptom menopause ini mengganggu gaya hidup anda ataupun memberi kesan buruk kepada keluarga, dan segeralah pergi berjumpa doktor untuk mendapatkan kaunseling dan juga rawatan yang sesuai. Okey. Akhir kata daripada saya lah, ya. Benar, menopause itu meragut ciri kewanitaan, tetapi wanita menopause masih lagi mengancam. Yes, itu kita dengar tu. Itu yang saya tunggu daripada awal tadi. Betul lah. Kiranya saya tak nak carilah perawan, kekal lah dengan isteri. Nanti kemudian lah kan. Ini jangan bincang kat sini. Balik bincang dengan isteri kat rumah, ya. Kekal menawan. Okay, kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Arifah sebab sudi datang kat sini. Kita bincang borak-borak dekat Sembang Wanita ni. Dan Fat. Baik, terima kasih Doktor, ya. Sama-sama. Okey, kita dah sampai ke hujungnya. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk anda tekan butang like dan juga share. Dan subscribe YouTube dan Facebook Mingguan Wanita. Betul. Minggu depan lagi. Episod seterusnya. Kita akan bawakan lagi topik-topik yang panas, yang mengancam kata doktor. Betul, dapat memberikan kepada anda semua penerangan berkaitan dengan wanita. Sembang Wanita. Bye. Bye.